Ini Dominic Pelikot. Dia ni suami yang jahat gila tau. Kisahnya, satu hari tu dia kena tangkap sebab ambil gambar skirt seorang perempuan kat pasar raya. Bila disiasat, no, Rokiah, beribu-ribu gambar dan video bininya ada kat komputer dia tau. Video tu bukan biasa-biasa. Kat situ, bini dia dikerjakan oleh ramai lelaki dalam tempoh 9 tahun tau. Memang haram jadah punya manusia kan? Dominic dan bini dia Giselle ni dua-dua lahir pada tahun 1952 dan dorang berkahwin pada tahun 1973. Lepas kahwin, dorang tinggal di kawasan Paris dengan 3 orang anak. Disebabkan ada masalah kewangan, dorang cerai kejap sebelum berkahwin sekali lagi. Pada tahun 2010, ada juga si Dominic ni buat perangai tau. Dia ambil gambar skirt perempuan. Tapi pada masa tu, si Giselle ni tak tahu langsung. Dominic hanya kena denda sebanyak 100 euro je pada masa tu. Pada tahun 2013, dorang berdua bersara dan memutuskan untuk duduk kat Manzan Vaucluse di Tenggara Perancis. Masa tu, Giselle habiskan masanya dengan sertai choir dan Dominic pula aktif dalam sukan dan berbasikal. Waktu cuti, ramailah cucu dorang ni datang jenguk dorang. Tak adalah boring sangat. Dah hidup tenang, tiba-tiba jadi huru-hara pula kerana si Dominic ni punya perangai. Sekali lagi dia ditangkap sebab ambil gambar skirt perempuan tau. Masa tu, dia kena berkas dengan pengawal keselamatan. Sementara tunggu siasatan kat 2 phone, laptop dan peralatan digital yang lain, dia dibebaskan dengan jaminan sementara. Bila diselidik, rupa-rupanya si Dominic ni salah seorang ahli chatroom yang dikenali sebagai Ason Insu yang dihostkan di satu laman web. Laman web itu pula disambungkan kepada 23,000 kes jenayah Perancis dari tahun 2021 hingga 2024 dan ia ditutup pada Jun 2024. Di ruang chat itulah si Dominic ni ajak orang asing datang dan mengerjakan bini dia tu. Mesej dia kat Skype juga kantoi. Dia ni siap bius dulu bini dia sebelum dijemput lelaki asing tu datang. Kat USB tu pula ditemui folder diberi nama penderaan. Lebih 20,000 imej dan video bini dia yang tak sedarkan diri tengah dikerjakan oleh lelaki lain yang ada kat situ tau. Penyiasat kena pasti 92 insiden rogol berasingan dibuat ke atas Giselle oleh 72 lelaki berlainan antara Julai 2011 hingga Oktober 2020. 2 tahun polis jejak 50 penjenayah tu dan selebihnya tidak dikenali. Pada masa kejadian, pemangsa berumur antara 21 hingga 68 tahun. Pada komputer Dominic, dijumpai juga imej menantu perempuannya di bilik air yang dirakam dengan kamera tersembunyi. Manakala, gambar anak perempuannya yang separuh bogel di atas katil seolah-olah telah dibius juga ada ya. Memang jijik kan orang tua ni? Dominic didakwa semula pada 2 November 2020 dan didakwa atas pertuduhan rogol yang teruk, dadah dan salah lain. Dia juga dituduh melanggar privasi bini dia, anak perempuan dan 2 orang menantu perempuannya kerana secara rahsia dia telah menyebarkan imej intim dorang. Dominic cakap yang dia mulakan semua tu lepas bininya dibagi satu ubat yang menyebabkan dia mengantuk. Lepas tu, barulah perangai setannya semakin menjadi-jadi. Dia ambil kesempatan tambahkan ubat secara rahsia ke dalam minuman dan makanan bini dia tahu. Penderaan yang berlarutan telah menjejaskan kesihatan si Giselle. Beratnya berkurang dan rambutnya mulai gugur. Kadang-kadang, dia tak ingat benda pun, nak cakap lagi lah, tak berapa jelas. Masa tu dia dah risau dah, takut-takut, kena Alzheimer dan juga tumor otak. Bila dia datang jumpa doktor, Dominic ni tak pernah tak ikut. Sentiasa nak berkepik je kerjanya. Kadang-kadang dia siap mencelah lagi tu. Dia cakap yang si Giselle ni mesti sangat penat jaga cucu kat rumah. Sebab tu, jadi macam tu. Doktor pun percayalah tak ada syak yang sebenarnya si bini ni selalu diberi ubat oleh lakinya. Semasa kena tahan reman, Dominic didakwa pula dengan tuduhan merogol dan menewaskan ejen hartanah berusia 23 tahun. Sophie Nam di Paris pada tahun 1991 dan juga seorang lagi ejen hartanah di Ville Parisis. Awalnya, Dominic ni tak ngaku tau. Tapi bila polis cakap yang DNA dia sepadan dengan yang dorang jumpa, dia pun menyerah dan mengakui semua salahnya kecuali menewaskan Sophie Nam.
Kes dorang ni masih lagi berjalan kat mahkamah dan harap-harap akak Giselle ni dapatlah pembelaan yang sewajarnya kan.